Alright guys, so pada hari Khamis hari tu aku dah tengok movie terbaru daripada Marvel Studio, Marvel Cinematic Universe, which is movie Ant-Man and the Wasp Quantumania. So korang mesti terfikir kan, adakah aku suka dan adakah aku berpuas hati dengan this movie sebenarnya. Alright, aku akan cerita sebentar lagi. Tapi kepada korang semua jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Dionco every time kita orang upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share kita orang video. So, yeah, malah kita nak buang masa. Let's go. Kita tengok review kepada this movie. Let's go. So Ant-Man and the Wasp Quantumania mengisahkan tentang kehidupan Scott Lang after event Endgame lah. Aku dah boleh kata after event Endgame sebab selepas Endgame kita tak nampak watak Scott Lang ni muncul di mana-mana series ataupun movie sebagai cameo ataupun watak, apatah lagi watak sebagai main character. Dan ini adalah first movie beliau selepas Endgame punya event sebenarnya. Dan cerita ni mengisahkan tentang kehidupan dia, apa yang dia buat selepas Endgame, orang mula kenal dia, orang appreciate dia, dia jadi terkenal dan dia lebih nak meluangkan masa dia bersama dengan anaknya iaitu Casey. So secara tak sengaja pada satu hari diorang ni tersedut ke dalam dunia quantum ataupun quantum realm, dan adakah diorang berjaya untuk mengharungi kehidupan di dalam quantum realm tu, dan berjayakah diorang untuk keluar dan pergi balik ke dunia yang sebenar ni, dunia yang nyata dan fana ni. Dan apa sebenarnya konflik yang berlaku antara Scott Lang dan juga watak Kang the Conqueror dalam movie ni seperti mana yang kita nampak dalam trailer. So that's the overview lah, surface cerita ni sebenarnya. Kalau korang nak tahu lebih mendalam, korang kena pergi tengoklah sendiri this movie. So sebelum aku bergerak menuju ke kehebatan dan kekuatan movie ni, kita borak dulu berkenaan dengan kelemahan this movie. Okay, untuk korang punya information, beberapa kelemahan yang aku akan nyatakan di sini adalah bukan datang daripada pendapat aku, tapi aku tengok kebanyakan orang yang dah komen dan dah tengok yang bagi pendapat diorang berkenaan dengan movie ni lah. The first kelemahan yang aku rasa adalah berkenaan dengan ending. Ending ni bagi aku tak ada masalah, tapi kebanyakan ataupun majority yang dah tengok this movie merasakan bahawa ending dia sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple dan sangat-sangat macam tu je. Itu yang orang kebanyakan daripada kita akan fikir. Tapi kenapa tidak bagi aku? This movie dia tak perlukan something yang macam cliffhanger ke. Dia tak perlukan something ending yang kuat, sebab this movie betul-betul nak fokuskan hanya kepada Ant-Man dan dia nak menampakkan bahawa Ant-Man ni antara salah satu Avengers yang penting. Kenapa? Sebab waktu Endgame dia antara watak yang penting, dan dalam Phase 5 ni dia juga adalah salah satu watak yang penting. Kenapa? Dia antara the first Avengers yang dah encounter Kang the Conqueror sebenarnya. Itu sebenarnya bagi aku yang menguatkan kenapa aku merasakan ending dia tak perlu pun nak jadi lebih kompleks dan complicated sebenarnya. Alright. So, the second weakness dalam movie ni yang kebanyakan orang ada mention adalah berkenaan dengan watak Kang the Conqueror itu sendirilah. Ramai yang menyatakan bahawa watak Kang the Conqueror ini nampak lemah lah. Nampak orang kata tu tak utilize 100% dia punya teknologi dan kehebatan dan juga ilmu dia sebenarnya. Sebab yelah, kebanyakan orang yang tengok this movie, diorang ni lebih suka untuk orang kata mengambil reference daripada komik. Seperti mana yang memang kebanyakan orang tahu, Kang the Conqueror adalah salah satu time traveller yang sangat-sangat orang kata tu ganas, dan sangat-sangat orang kata tu radikal lah. Dan dia ambil ilmu itu, ambil ilmu ini, dan dia gunakan untuk menewaskan kebanyakan superhero, dan dia nak jadi conqueror sebenarnya dalam seluruh universe. So itu apa sebenarnya yang kita tahu berkenaan dengan watak Kang the Conqueror. Tapi dalam ni ramai yang menyatakan bahawa dia ni tak fully utilize lah. Dia tak gunakan sepenuhnya kekuatan dia, dan dia sebabkan itulah ending dia macam tu. Ending dia macam ni korang kena kita tengok sendiri. Dan aku tak rasa itu ada satu masalah besar. Kenapa juga? Disebabkan this movie is the first movie yang menunjukkan ataupun menayangkan watak Kang the Conqueror sebenarnya. Tak perlu pun sebenarnya dia nak tunjukkan ada 100% kekuatan Kang the Conqueror ni sebenarnya. Sebab this movie dah sedia ada memberi impak kepada movie-movie yang Kang the Conqueror ni akan ada pada masa akan datang, which is macam kita tahu yang memang pasti adalah Avengers Kang Dynasty. So kita dah tahu dah. So this movie just a big start ataupun a good start untuk memulakan Phase 5, untuk kita kenal lebih mendalam berkenaan dengan watak Kang the Conqueror ni sebenarnya. And aku tak rasalah
dia perlu jadi terlalu kuat dalam this movie sebenarnya. Sebab Kang kan, kalau korang dah tengok cerita Loki, korang akan tahulah yang Kang ni banyak variant. Bila kita cakap pasal banyak variant, maksudnya mungkin ni antara variant yang lemah. Sebab kita dah nampak He Who Remains lemah. Mungkin dia tak lemah, tapi dia buat-buat lemah sebab dia antara yang paling baik. Dan ini mungkin antara yang paling lemah. Mungkin yang lepas ni, yang akan dipertunjukkan kepada kita adalah Kang the Conqueror yang sangat-sangat kuat. Aku tak pastilah sebab aku masih meletakkan harapan yang sangat-sangat tinggi kepada MCU actually. Itu sajalah yang membuatkan aku tak merasakan bahawa Kang the Conqueror punya karakter ni adalah salah satu kelemahan dalam movie ni sebenarnya. Tapi majoriti cakap macam tu, aku just sampaikan kepada korang lah kan. The third kelemahan yang memang ketara lah, yang ni pun aku nampak sebenarnya, adalah berkaitan dengan watak Casey yang dilakonkan oleh Catherine Newton. Itu kan nama dia. Dan watak dia ni macam ada serba tak kena. Sebab apa? Sebab dia macam tak memberi impak yang terlalu besar tau dalam this movie. Karakter dia memberi impak, tapi lakonan dia tu tak bagi impak yang sangat-sangat besar terhadap movie ni. Dia macam tak ada facial expression, macam tak ada, dan dia tak bawa watak tu dengan terlalu baik lah. Itu bagi aku ada sedikit masalah sebenarnya. Tapi bagi korang aku tak tahulah, tapi itu adalah salah satu weakness yang aku setuju sebenarnya dengan kebanyakan pengkritik-pengkritik yang berada dekat luar sana. Itulah antara 3 weakness yang aku jumpa dalam this movie. So antara kekuatan this movie adalah disebabkan plot dia. Kenapa aku cakap plot, dan ada orang lain yang mengatakan plot dia sangat-sangat lemah. Bagi aku plot dia sangat-sangat best, enjoyable. Korang tak perlu nak terlalu banyak benda korang kena fikir, tak complicated dan ringan. Okay, aku terus terang aku cakap this movie is a popcorn movie. Tapi korang tak boleh kata bila aku cakap ia adalah popcorn movie, dia adalah movie yang teruk. Dia tak macam tu. Dia popcorn movie, tapi dia memberikan impak yang sangat-sangat besar kepada kita sebab dia dah menunjukkan ataupun dia memunculkan, dia mempersembahkan watak Kang the Conqueror yang sangat-sangat ganas dalam cerita ni. Okay, watak tu lagi kita akan ceritakan. Alright. Dan kenapa aku rasa the plot need to be light, kena ringan dan tak perlu complicated, disebabkan the first time Kang the Conqueror muncul dalam Loki series sebagai He Who Remains, kita kena ingat the last episode meninggalkan banyak tanda tanya dah sebenarnya kepada kita. Dan aku rasa itu pun dah cukup dah sebenarnya, dan tak perlu pun dia nak applykan that same situation dalam this movie sebenarnya. Sebab this movie perlu balance antara watak Kang the Conqueror dan juga watak Ant-Man. So untuk tidak overshadow Ant-Man dalam movie ni, aku rasa itu adalah salah satu keputusan yang bijak daripada kumpulan MCU untuk buat this movie lebih ringan dan tak perlu terlalu complicated. Sebab yelah, macam aku cakap sebentar tadi, kau tengok macam mana orang ramai fikir berkenaan dengan the last episode Loki, series Loki yang pertama. Semua macam tercengang. What happened? Macam tu je. Apa jadi lepas ni? Macam-macam tanda tanya dan teori dah mula dah berlega-lega dalam kumpulan dalam orang kata tu fans-fans MCU sebenarnya. Tapi this movie dah cukup dah sebenarnya, sampai situ saja. Dan ending dia sebenarnya, dia cuba sebenarnya, bukanlah dia cuba, dia nak mempersembahkan ataupun dia nak cuba memberikan cliffhanger, tapi disebabkan cerita Ant-Man ni berlega dalam environment Scotland yang sangat-sangat ceria, periang dan tak ambil kisah sangat dengan perkara-perkara yang serius. So dia tak membuatkan that kind of cliffhanger yang terlalu serius. Itu bagi aku yang membuatkan the plot is really really good sebenarnya, dan tak perlulah, macam aku cakap tadi, tak perlu nak ada cliffhanger yang serius lah sangat. Tapi cerita ni bukanlah tak serius, cerita ni best, cerita ni serius, ada serious mode dia sendiri. Alright. The second thing yang aku rasa menarik berkenaan this movie sebenarnya adalah berkaitan dengan watak Jonathan Majors as Kang the Conqueror. Aku cakap terang dengan korang, sebenarnya yalah, walaupun aku dah tengok dah dia bawa watak sebagai He Who Remains dalam Loki, dan aku dah tahu dah dia boleh bawa watak Kang the Conqueror ni dengan sangat-sangat cemerlang sebenarnya. Dan cara dia bawa watak Kang the Conqueror tu, oh my god, sangat-sangat menace weh, sangat-sangat ganas, dan kau rasa macam every time dia muncul kau boleh goosebump, dan ibarat, aku tak tahulah, itu bagi aku lah, bagi aku. Sebab ibarat bila dia muncul je setiap kali di screen layar, dia macam membuatkan aku macam, berdebar-debar apa yang dia nak buat sebenarnya lepas ni. Apa reaksi dia kepada tindakan-tindakan Ant-Man, tindakan-tindakan orang-orang lain ni, orang-orang yang berada dalam movie ni semua. So benda tu membuatkan aku excited lah every time watak Kang the Conqueror ni muncul. Dan watak dia yang ganas tu ibarat macam kalau kau buat lawak depan cikgu disiplin kau,
di sebelah kau buat apa? Dia ludah muka kau. Macam gitulah sebenarnya. So, watak dia tu memang Jonathan Majors ni berjaya membawa watak Kang the Conqueror itu dengan sangat-sangat cantik, sangat-sangat cemerlang, sangat-sangat baik lah sebenarnya bagi aku. Dan ya, tak ada watak lain, tak ada orang lain lah yang boleh gantikan watak Kang the Conqueror ni, dan dia memang kena pegang watak ni sampai tahun 2025, which is Avengers Kang Dynasty. Gitulah apa yang aku fikir sebenarnya. So overall bagi aku, this movie dia tak perfect. Okay, dia tak perfect. Tapi tak perfect tak bermaksud movie ni teruk. Macam aku cakap tadi, movie ni still okay, dan aku memang sarankan korang dan recommend korang untuk pergi tengok sebelum kita nak pergi lebih lanjut berkenaan dengan Kang Dynasty ni pada movie-movie yang akan datang. So rating aku terhadap movie ni adalah sebanyak 8.5/10. Aku tahu je ramai yang bagi rating rendah sebenarnya, tapi kalau paling rendah pun aku nampak buat masa ni 6 lah. Tapi bagi aku 6 tu kira reasonable lah sebenarnya kan, sebab melalui kelemahan-kelemahan yang diorang fikir tu, memang reasonable lah untuk this movie diletakkan dalam range 6 sampai 8 sebenarnya. Dan dia tak boleh nak, aku rasa tak boleh nak letak sebenarnya sebagai 9 and 10/10 sebenarnya. Cukup sampai 8 tu je. Tapi kalau korang rasa this movie deserve 10/10, itu preference masing-masing kan. Orang kata pendapat masing-masing. Kalau korang rasa this movie sangat-sangat best, korang mesti letak 10/10. Macam aku letak 8/10 pun dah kira, aku rasa dah cukup hebat dah sebenarnya this movie kan. And it's a good start untuk Phase 5 sebenarnya. Dan kita boleh lupakan Phase 4 yang memang agak mess up, yang dah memang jahanam sebenarnya sebelum ni. Dan kita boleh fokuskan dengan Phase 5. Dan Ant-Man movie untuk Quantumania ni antara movie yang sangat-sangat terbaik daripada movie Ant-Man sebenarnya bagi aku. Alright. So, itu guys. Itu saja guys daripada channel Dionko pada kali ini. So, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat banyak lagi konten-konten Marvel berkenaan dengan Marvel daripada channel kita orang. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan korang punya like and share kepada channel kita orang. So, see you guys in the next video. Assalamualaikum. Wacau lu.